Masa untuk ibadah hari Sabat yang diberkati telah tiba. Saudara-saudari, melalui Alkitab, mari kita menyedari kepentingan Paskah sekali lagi, yang akan kita rayakan tidak lama lagi. Saya ingin meminta kalian semua agar melaksanakan misi utusan untuk menyampaikan kebenaran Paskah Perjanjian Baru kepada orang di sekeliling anda. Hari ini, mari kita mengambil masa untuk berkongsi firman Tuhan dengan khotbah bertajuk Paskah ialah jalan kembali kepada Tuhan. Tanpa Paskah, tidak ada jalan lain untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan untuk menerima pengampunan dosa di dunia berdosa ini dan kembali kepada Tuhan melalui Paskah. Jadi, gereja yang berkata, kami tidak perlu merayakan Paskah, itu gereja yang belum kembali kepada Tuhan. Ini suatu fakta yang mesti kita fahami. Mari kita mencari jawapan untuk soalan ini. Gereja mana yang menyembah Tuhan dengan betul dan kembali kepadanya? Dan apakah kebenaran yang membenarkan orang kembali kepada Tuhan? Mari kita memeriksa kandungan ini melalui kesaksian di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam buku 2 Tawarik bab 30 ayat 1. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manaseh, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan Israel. Karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel. Jalan untuk kita kembali kepada Tuhan adalah melalui Paskah. Di dalam buku 2 Tawarik bab 30, tertulis bahawa kita mesti kembali kepada Tuhan melalui Paskah. Pada masa itu, orang Israel terbahagi kepada dua bangsa, Yehuda Selatan dan Israel Utara. Kedua-dua kerajaan Israel Utara dan Yehuda Selatan mempercayai Tuhan. Namun, mereka tidak merayakan Paskah untuk masa yang lama, tetapi akhirnya, jalan untuk merayakan Paskah telah dibuka. Raja Hizkia menghantar utusan untuk menyampaikan pengisytiharan kepada semua orang Israel. Untuk kembali kepada Tuhan, kamu mesti merayakan Paskah. Kumpul bersama di tempat kediaman Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia bermaksud bahawa semua orang yang kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan dengan merayakan Paskah. Antara banyak makna Paskah yang diberikan Tuhan kepada kita, Paskah ini juga mempunyai kuasa yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Terdapat banyak gereja di seluruh dunia, seperti pasir di tepi pantai. Antaranya, gereja mana yang benar-benar kembali kepada Tuhan? Pada masa ketika Israel terbahagi kepada dua kerajaan, terdapat orang yang kembali kepada Tuhan dan merayakan Paskah selepas mendengar mesej Raja Hizkia. Namun, orang di Israel Utara mentertawakan dan mengolok-olokkan mesej yang telah disampaikan kepada mereka datang merayakan Paskah dan kembali kepada Tuhan. Akibatnya, mereka semua dimusnahkan. Merenung sejarah Israel, kita dapat yakin pada zaman ini bahawa hati dan roh kita dapat dibimbing kembali kepada Tuhan dan bahawa iman kita dapat dipulihkan melalui kuasa dan janji Paskah.
Antara banyak gereja hari ini, gereja yang kembali kepada Tuhan ialah gereja yang mesti ada Paskah. Namun, sama seperti orang Israel yang mentertawakan utusan yang dihantar oleh Raja Hizkia, terdapat gereja-gereja hari ini yang tidak merayakan Paskah dan mengolok-olokkan gereja yang merayakan Paskah. Tuhan telah mengetahui akibat akhir orang tersebut melalui buku 2 Tawarik. Walaupun kita tidak melihatnya sekarang, sudah jelas bagaimana masa depan mereka, bukan? Memandangkan Paskah semakin hampir, mari kita juga memainkan peranan pesuruh-pesuruh yang mengisytiharkan mesej. Rayakanlah Paskah dan kembali kepada Tuhan. Pada zaman Roh Kudus, kita mesti menyampaikan mesej yang sama dengan Raja Hizkia dari Samaria dan sampai ke hujung bumi. Sekarang, mari kita periksa Paskah yang diberikan Tuhan sebagai perjanjian baru pada zaman anak. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 19. Daripada ayat 7, kita dapat melihat persiapan untuk Paskah. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini, apakah cawan ini dipanggilnya? Adalah perjanjian baru oleh darahku. Tuhan menjelaskan perjanjian baru sebagai Paskah. Dalam pengertian yang lebih luas, apabila Tuhan menubuhkan perjanjian baru, tidakkah ia juga mengandungi Paskah, hari Sabat, peraturan tudung, baptisan, serta ketetapan dan hukum lain juga? Antara banyak kebenaran terkandung dalam perjanjian baru, hari ini, mari kita menumpukan perhatian pada Paskah. Mari kita lihat ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Ini ditubuhkan untuk siapa? Yesus berkata, bagi kamu. Tuhan mengisytiharkan bahawa Dia menubuhkan Paskah perjanjian baru demi manusia di seluruh dunia. Hari ini, antara banyak makna dalam Paskah, mari kita memastikan lagi bahawa Tuhan menubuhkan kebenaran Paskah sebagai jalan bagi kita untuk memulihkan iman dan kembalikan hati dan roh kita kepada Tuhan. Mari kita lihat ajaran Tuhan di dalam buku Ibrani bab 8 ayat 7. Ibrani bab 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, perjanjian pertama ialah perjanjian lama, iaitu hukum Musa, ditubuhkan di Gunung Sinai. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perjanjian yang lain ialah perjanjian baru. Itulah sebabnya tidak akan dicari lagi tempat untuk perjanjian baru. Terdapat sesuatu yang kekurangan dalam perjanjian pertama. Apa yang kekurangan berkaitan dengan orang, persembahan korban, dan lain-lain lagi. Ini disebabkan fakta bahawa semuanya ini bayangan dan bukan realiti itu sendiri. Mari kita terus dengan ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ciri-ciri perjanjian baru sama sekali berbeza daripada perjanjian lama. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Apakah maksud aku menolak mereka? Itu jelas di dalam Alkitab versi bahasa Inggeris. Ayat ini bermaksud bahawa Tuhan sentiasa menyertai orang Israel. Dia terus memerhatikan mereka, melindungi mereka, dan membimbing mereka kepada kemenangan melawan semua musuh mereka dalam peperangan. Walaupun Tuhan melakukan semua ini, mereka tetap tidak beriman kepada perjanjiannya. Oleh sebab ini, apakah yang dilakukan oleh Tuhan? Dia menolak dan meninggalkan mereka. Sama seperti Saul, Raja Israel pertama.
tidak mematuhi semua perintah Tuhan, tetapi melanggar perintah Tuhan. Disebabkan ini, Roh Tuhan meninggalkan Saul. Apabila Tuhan meninggalkan Saul, roh jahat mula bekerja di dalamnya. Menurut firman ini, kita dapat melihat bahawa mereka yang tidak tetap dalam perjanjian menunjukkan simptom yang sama. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan bermaksud bahawa supaya dia berada dalam mereka dan mereka berada dalam dia. Dalam erti kata lain, agar mereka kembali kepada dia. Apakah yang ditubuhkannya? Dia menubuhkan perjanjian baru. Namun, bagi mereka yang tidak tetap dalam perjanjiannya, Tuhan akan meninggalkan mereka. Sama dengan Yudas Iskariot. Dia mula menunjukkan tanda bahawa imannya semakin menjunam. Apabila roh jahat memasukinya, dia menjadi tamak akan wang dan melakukan jenayah yang keji dengan mengkhianati Yesus untuk 30 wang perak. Apabila roh Tuhan meninggalkan Saul, itulah saat roh jahat memasukinya dan mula mengganggunya. Dalam kesusahan seperti itu, dia memanggil Daud yang disertai Tuhan untuk datang dan main kecapi untuknya. Semasa mendengar suara kecapi, dia sedar kembali seketika dan menjadi tenang. Kalian semua, tidakkah harus kita bersyukur kepada Tuhan kerana menyertai kita? Jika Tuhan meninggalkan kita, kita akan menjadi seperti Saul. Kita malah mampu melakukan perkara yang tidak pernah kita bayangkan, seperti Yudas Iskariot. Itulah sebabnya tertulis di dalam buku 2 Tawarik bab 30. Kembali kepada Tuhan. Seseorang mungkin tanya, saya tahu saya mesti kembali kepada Tuhan. Tetapi bagaimana saya dapat kembali kepadanya? Saya tidak tahu jalan kembali kepada Tuhan. Jawapannya ialah merayakan Paskah dan kembali kepada Tuhan melalui Paskah. Kalian semua, sekaranglah masa kita perlu mengisytiharkan dan berkongsi semua ajaran ini dengan orang di seluruh dunia. Apabila kita berkata, percayalah kepada Tuhan. Mereka berkata, saya percaya kepada Tuhan. Kita bertanya sekali lagi, kalau begitu adakah kamu merayakan Paskah? Mereka akan membalas, tidak. Apakah itu Paskah? Kita harus berkata, Alkitab mengajar bahawa tanpa merayakan Paskah, tiada seorang pun dapat kembali kepada Tuhan. Benarkah kamu melihatnya di dalam Alkitab? Mereka akan bertanya, adakah itu tertulis di dalam Alkitab? Sudah tentu ada. Sila buka buku 2 Tawarik bab 30 dan jelaskan kepada mereka, orang yang tidak merayakan Paskah tidak dapat menjadi orang yang kembali kepada Tuhan. Kita harus memberitahu mereka realiti situasi mereka sekarang. Menurut firman Tuhan yang diberikan di dalam buku Ibrani bab 8, Tuhan berkata, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Di dalam Alkitab versi Korea, dikatakan bahawa Tuhan berpaling daripada mereka. Namun, di dalam Alkitab versi bahasa Inggeris, dikatakan bahawa dia meninggalkan mereka. Oleh sebab Tuhan menolak mereka, mereka tidak lagi dijaga oleh Tuhan. Tuhan berhenti mempedulikan mereka. Jadi, apabila syaitan dan roh jahat memasuki mereka, semua perkara yang pelik berlaku kepada mereka, bukan? Kita mesti mengajar Paskah kepada orang yang ingin kembali kepada Tuhan dan benar-benar mempercayainya. Kita mesti melakukannya kerana ini satu-satunya jalan agar semua orang dapat kembali kepada Tuhan. Saya bersungguh-sungguh meminta agar kalian semua dapat melaksanakannya. Seperti yang direkodkan di dalam Alkitab, apabila mereka tidak merayakan Paskah, Tuhan meninggalkan mereka dan mereka tidak dapat kembali kepada Tuhan. Oleh sebab gagal kembali kepada Tuhan, mereka dilenyapkan daripada umat Tuhan. Mari kita lihat buku Bilangan bab 9. Bab 9 ayat 11. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Haruslah mereka memakannya. Ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebahagian daripadanya sampai pagi dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Ayat 13. Sebaliknya orang yang tidak najis
dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah. Apakah yang berlaku kepada orang yang tidak mempunyai alasan yang sah untuk tidak merayakan Paskah? Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya sebab dia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Seperti yang dapat kita lihat di sini, Tuhan menetapkan dalam hukum apa yang akan berlaku kepada orang yang tidak merayakan Paskah. Tuhan berkata, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Banyak orang gagal untuk mempertimbangkan masa depan mereka di dunia rohani kerana mereka hanya fokus pada perkara di dunia fizikal ini. Sama seperti ini, sesetengah mungkin berfikir, jika saya gagal untuk merayakan Paskah tahun ini, saya akan merayakannya tahun depan. Mereka gagal menyedari bahawa Tuhan meninggalkan mereka di dunia rohani. Tuhan pasti akan meninggalkan mereka yang tidak mematuhi perjanjiannya. Perjanjian lama ialah satu perjanjian, dan perjanjian baru satu perjanjian juga. Sama ada itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan berkata dia akan meninggalkan orang yang tidak tetap dalam perjanjiannya. Kita roh-roh yang melakukan dosa yang besar di syurga dan diusir ke bumi ini. Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada kita dan membuka pintu untuk pergi ke syurga dengan datang dalam tubuh dan memberitahu kita jalan kembali ke syurga. Dia mengisytiharkan, aku akan membuka pintu syurga dengan jalan ini. Jadi kamu mesti mematuhi perjanjianku. Maka semua dosa dan pemberontakan dahulu kamu akan diampuni. Dan aku tidak lagi mengingatnya. Aku akan memberi kamu kehidupan kekal. Dan aku akan membiarkan mereka yang bertaubat dan kembali kepadaku makan daging anak manusia dan minum darahnya. Bukankah ini bagaimana Tuhan menubuhkan Paskah? Kita semua mesti kembali kepada kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Tuhan telah menjanjikan kurnia istimewa kepada mereka yang kembali kepadanya. Bukankah kurnia istimewa yang penuh rahmat Tuhan itu kehidupan kekal? Mari kita terus lihat firman Tuhan di dalam buku Yohanes bab 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam. Di dalam siapa? Dia. Yesus berkata, aku tinggal di dalam orang yang makan dagingku dan minum darahku. Tuhan telah menjanjikan, aku tinggal sepenuhnya di dalam dia, dan tidak meninggalkannya seperti aku meninggalkan Saul. Ini janji Tuhan. Aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari syurga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita memerlukan Tuhan menyertai kita untuk melakukan demikian. Tidakkah harus kita kembali kepada Tuhan terlebih dahulu? Jika seseorang berkata, saya tidak kembali kepada Tuhan kerana tidak tahu bagaimana, kita harus berkata, rayakan Paskah. Paskah ialah jalannya. Kita sepatutnya membuka buku 2 Tawarik bab 30 dan memberitahu ibu bapa, ahli keluarga, rakan, jiran dan kenalan kita mengenai Paskah. Kita tidak boleh membiarkan sesiapa pun berkata, saya tidak dapat pergi ke syurga kerana tidak tahu bagaimana untuk kembali ke sana. Kepada mereka yang kembali kepada Tuhan, Tuhan bukan sahaja akan memberikan hak untuk menjadi anak-anak, tetapi juga akan membenarkan mereka mewarisi kerajaan syurgawi. Tuhan telah menetapkan warisan syurgawi kepada anak-anaknya. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan. Sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Apakah yang dijanjikan untuk menerima? Warisan kekal.
Warisan kekal bermaksud kerajaan syurga. Di dalam buku Wahyu bab 22, tertulis bahawa Tuhan akan menjadikan kita imamat yang rajani di kerajaan syurga dan bahawa kita tidak akan menghadapi maut selama-lamanya. Tertulis bahawa Tuhan akan menghapuskan penderitaan, kesakitan dan duka cita, tetapi mencipta kegembiraan setiap hari. Inilah janjinya kepada kita. Siapakah mereka yang akan menerima warisan kekal yang dijanjikan ini? Bukankah mereka anak-anak Tuhan yang merayakan perjanjian baru? Tuhan berkata bahawa Dia akan membenarkan mereka menerima warisan kekal yang dijanjikan melalui perjanjian baru. Mari kita terus dengan ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Kerana suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Oleh itu sebelum kematiannya, tidakkah Yesus meninggalkan perjanjian baru sebagai kehendaknya yang teguh dan kemudian mati pada keesokan hari? Di dalam buku Ibrani bab 9 dinyatakan bahawa Tuhan menjamin kerajaan syurga kepada mereka yang tetap dalam perjanjian baru dan berpegang teguh pada perjanjian baru hingga akhir. Namun, apakah yang akan dilakukan Tuhan mengenai orang yang tidak tetap dalam perjanjiannya? Tuhan berkata bahawa Dia akan menolak mereka. Ayat, Tuhan akan menolak mereka. Ini mengandungi maksud bahawa Tuhan berpaling daripada mereka. Tuhan tidak akan terus menjaga mereka kerana Dia meninggalkan mereka. Ini bermaksud bahawa Tuhan tidak lagi mempedulikan mereka. Itulah sebabnya Yudas Iskariot tertangkap oleh semua jenis roh jahat dan menjual Yesus. Dan Raja Saul kehilangan mindanya. Itu semua kerana roh Tuhan telah meninggalkannya. Orang seperti itu tidak lagi arif. Apabila Tuhan menyertainya, dia mempunyai kekuasaan hebat dan sentiasa dilindungi. Tuhan membantunya untuk mendapat kemenangan bila-bila sahaja dia berada dalam peperangan. Namun, apabila Tuhan tidak menyertainya, dia dipukul dengan anak panah dalam pertempuran dan terbunuh. Akhirnya, tidakkah dia menghadapi pengakhiran yang mengerikan? Hari ini, kita mesti ingat bahawa Paskah ialah kebenaran yang tidak ternilai, yang membenarkan roh kita kembali kepada Tuhan. Walaupun kita berdosa di syurga dan diusir ke bumi ini, Tuhan berjanji, jika kamu kembali kepada aku melalui Paskah, aku akan menerima kamu sebagai umatku. Aku tinggal di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Aku akan memberi makanan kepada kamu dengan dagingku dan darahku, dan aku akan menjadi satu dengan kamu. Aku juga akan memberi kamu gelaran imamat yang rajani untuk memerintah di syurga. Tambahan pula, aku juga akan memberi kamu kehidupan kekal. Apa yang diizinkan Tuhan kepada mereka yang tetap dalam perjanjiannya adalah luar biasa. Namun, kepada orang yang hidup di bumi ini, peluang luar biasa ini nampaknya tidak realistik berbanding dengan persekitaran semasa ini. Inilah sebabnya mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh. Sebagai contoh, jika seseorang berkata, jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapat RM1,000 atau RM10,000, maka orang akan membuat banyak usaha. Namun, apa yang diizinkan Tuhan kepada mereka yang merayakan Paskah Perjanjian Baru untuk memiliki di syurga adalah tidak terhingga sehingga melampaui akal kita. Oleh sebab ia sangat luar biasa dan menakjubkan, mereka menganggap berkat ini sebagai sesuatu yang tidak realistik. Mereka bertanya sendiri, adakah itu akan berlaku? Adakah itu benar-benar akan diberikan kepada kita? Tuhan tidak pernah berbohong. Apabila Tuhan berkata bahawa Dia akan memberikan sesuatu, Dia benar-benar akan memberikannya kepada kita. Apabila Tuhan berkata bahawa Dia akan memenuhi sesuatu, Dia memenuhinya. Bukankah ini sebabnya kita memerlukan iman? Kita mesti percaya. Paskah yang diberikan Tuhan kepada kita, satu-satunya jalan kembali kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada semua manusia, kembali ke Sion dan bertemu Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Mari kita memberitakan Paskah yang dibenarkan Tuhan untuk merayakan. Apabila Tuhan memanggil kita,
kita diberikan gelaran pekerja. Apakah jenis pekerja? Pekerja yang mencipta kereta? Pekerja yang mencipta kapal? Mari kita lihat di dalam buku 2 Korintus, bab 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Tuhan tidak memilih kita menjadi pekerja ladang. Sebaliknya, Ia berkata bahawa Dia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan, bermaksud pekerja perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan telah mengizinkan kita untuk melakukan pekerjaan perjanjian baru yang memberikan kehidupan. Secara ringkasnya, pasca perjanjian baru, satu-satunya jalan untuk manusia kembali kepada Tuhan. Pasca mempunyai banyak janji dalamnya. Pasca sangat berkuasa. Memandangkan janjinya dikurniakan, bukan hanya di bumi ini, tetapi juga berterusan ke kerajaan syurga kekal. Sila bersiap sedia untuk Paskah terlebih dahulu. Di dalam buku Keluaran, kita dapat melihat Tuhan memerintahkan umat-Nya bersiap untuk merayakan Paskah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam bab 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tidakkah ini bermaksud bahawa mereka harus menyediakan domba lebih awal? Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis tengah api. Tuhan memberitahu mereka melakukan persiapan untuk Paskah dengan sepenuh hati, supaya ia dapat dirayakan dalam cara yang suci dan saleh. Jika kita bersiap lebih awal untuk perayaan, saya percaya bahawa bapa dan ibu akan memberkati semua anak mereka yang bergabung kerana perayaan dan bersedia dengan sungguh-sungguh. Bimbang bahawa mereka mungkin gagal untuk merayakannya dengan betul. Tuhan mencurahkan bahkan lebih rahmat Roh Kudus dan berkat yang berharga kepada mereka, seperti yang diberikan kepada Raja Yosia dan Raja Hizkia. Pasca perjanjian baru ialah jalan kembali kepada Tuhan. Manusia benar-benar perlu tahu bahawa inilah satu-satunya jalan kembali kepada Tuhan. Oleh itu, mari kita pergi dan memberitahu mereka yang belum tahu jalan ini. Berharap agar anda akan menyampaikan kebenaran ini kepada ramai orang dan membimbing mereka untuk bertaubat melalui Paskah pada tahun ini. Saya ingin tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.